Buka pintu ni dulu. Buka saya. Saya tunggu abang saya balik. Saya satu orang tinggal saja. Tapi banyak rasa ni. Ini kasut saya guna. Saya tak buang. Buka pintu, Uncle. Hati-hati. Itu antara cabaran dihadapi anggota penguatkuasa apabila segelintir penduduk tempatan enggan memberi kerjasama dalam OPSAPU baru-baru ini. Jabatan Imigresen Malaysia, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur melancarkan operasi bersepadu dalam membasmi kebanjiran pendatang asing tanpa izin yang menghuni di Jalan Abraham of Jalan Imbi, Kuala Lumpur. Tepat jam 12.30 malam, kami bergerak ke lokasi sasaran yang terletak kira-kira 9 km dari Kompleks Kementerian Dalam Negeri Jalan Duta, Kuala Lumpur. Tak pakai semua keluar. Pasport semua kasi keluar. Semua sudah ambil pasport, sudah ambil telefon, duduk sini. Rumah berapa orang? 4 orang. Ni 4 orang kan pasal saya? 14. Itu semua baru orang. Apa yang ada, pasport ke, fotokopi ke, apa ke, kita bawa dulu. Kita checking ke bawah. Operasi yang disertai 115 anggota ini turut menyaksikan tindakan segelintir penghuni yang enggan membuka pintu untuk permisaan. Kononnya tidak mendengar ketukan, ekoran telah tertidur. Keluar. You dengar tak bunyi meletup tak buka pintu lagi ya? Tidur. Kita ingat itu jalan ada orang ke apa. Tadi mungkin saya dengar itu mungkin itu ada orang kadang-kadang mari itu kacau punya orang itu. Lelaki tempatan berusia 62 tahun ini pula mendakwa ketakutan dan tidak membenarkan pihak imigresen melakukan pemeriksaan di dalam rumahnya. Macam ni, Uncle buka pintu. Uncle tunjukkan IC pada saya. IC sahaja, Uncle. Buka pintu ni. Tak ada orang. Tak apalah, Uncle buka sekejap. Kami nak buat makan. Tak boleh, Uncle sudah menghalang pejabat awam buat kerja. Seorang lelaki warga emas cuba mencetuskan provokasi dengan pihak imigresen kerana enggan membuka pintu untuk pemeriksaan, dan jumlah kasut di hadapan rumahnya yang mencetuskan persoalan mengenai jumlah bilang isi rumah yang tinggal di dalamnya. Setelah hampir 30 minit, lelaki yang bekerja sebagai pengutip barangan terpakai ini membenarkan pihak imigresen menjalankan pemeriksaan ke atas kediamannya. Ini yang dulu saya kasih kasut masuk kerana saya keluar kerja, buat barang. Ada orang tengok banyak kasut, ada orang dalam. Sebab takut orang pencuri masuk ke apa? Oh, memang ada kes masuk rumah pecah masuk ke sebelum ni? Ada. Siasatan awal mendapati lebih 3,000 penduduk di kawasan perumahan ini dilaporkan terdiri pada warga asing yang bekerja di sektor pembinaan bangunan dan juga perhotelan. Sudah lama tinggal di Malaysia ni? Ya, 9 tahun. 9 tahun. Kerja apa di sini? Saya hotel cleaner kerja. Hotel cleaner 9 tahun lah. Ya, memang dah ada permit kerja semua? Ya, permit ada. Ada pasport semua? Ya, sekarang saya company ada pasport, angkat pasport. Tapi ini jalankan bagi semua orang lah. Ini rumah duduk berapa orang tadi? Itu rumah ada, tapi itu baru 4 orang masuk. Ini kerja, tapi 10 orang. Tapi hari ini 14 orang. Semua kerja di tempat yang sama ke macam mana? Semua sama kerja, cleaner semua. Cleaner juga lah. Ya, cleaner satu company juga. Satu company juga. Ini company bayar tempat tinggal ke macam mana? Ini company bayar itu semua lah. Selain penahanan 544 pendatang asing tanpa izin, pihak imigresen turut mengesan sebuah pejabat yang diusahakan oleh kelompok tersebut. Pemeriksaan di tingkat 2 di bangunan ini turut menemukan sebuah bilik yang dijadikan sebagai pejabat syarikat, dan pemeriksaan awal mendapati bahawa syarikat ini tidak berdaftar dan mereka didapati memproses kad UNHCR tanpa kebenaran dan tidak dilantik sebagai ejen oleh pihak UNHCR. Menurut Ketua Pengarah Jabatan Imigresen Malaysia, Datuk Seri Khairul Izami Daud, pihaknya menyita kesemua peralatan di pejabat ini
memandangkan sindiket itu didapati telah beroperasi sejak tahun 2009 secara tidak sah. Mereka memproses permohonan etnik Chin daripada Myanmar ini untuk mendapatkan kad UNHCR. Jadi etnik Chin ini akan pergi ke premis ini, mengisi barang-barang UNHCR, mengemukakan dokumen, dan dalam kad ini dinyatakan bahawa di dalam bahasa Melayu, pemegang kad ini digambarnya di muka hadapan adalah seorang pelarian. Bermakna pertubuhan ini memberi pengiktirafan kepada pemegang kad ini sebagai seorang pelarian. Saya ingin memaklumkan bahawa kad seperti ini adalah dokumen yang tidak sah, sama ada di bawah Undang-Undang dan Peraturan Immigration ataupun di bawah Jabatan Pendaftaran Negara. Mereka pula mengeluarkan kad yang tidak sah dari sisi undang-undang dan mengiktiraf seseorang itu sebagai pelarian. Perkara ini akan dibawa untuk dikongsikan dengan rakan-rakan kami di agensi yang lain. Sindiket ini turut mengenakan bayaran ratusan ringgit kepada pemegang kad yang ingin mengaburi mata pihak berkuasa. Kononnya, mereka adalah warga pelarian yang dilindungi di Malaysia. Mereka juga akan membuat bayaran berdasarkan kepada buku-buku resit yang diperolehi yang berjumlah lebih kurang RM500 seorang. Difahamkan bahawa ini adalah bayaran untuk proses-proses kad dan permohonan dengan pihak UNHCR yang dikenakan. Kesemua pendatang asing tanpa izin yang ditahan dibawa ke Pejabat Imigresen Kuala Lumpur untuk tindakan lanjut. Laporan Tun Nizami Hashim, 999.